Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan satu tajuk berkenaan tugasan kumpulan. Ahli kumpulan terdiri daripada 4 orang, iaitu saya, Syed Azhar bin Syashim. Seterusnya Lau Kaimin, yang ketiga Nur Farah Ain binti Yahya, dan yang terakhir sekali Raiman Chan Kok Wong. Okey, pengenalan. Malaysia merupakan salah sebuah negara ASEAN yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Malaysia juga telah lama mempraktiskan dasar fizikal yang berorientasikan pertumbuhan ekonomi, iaitu dari perspektif output, tidak kira bagi sektor perindustrian, pertanian maupun sektor perkhidmatan. Dasar fiskal berkesan dapat mengimbangi keperluan pertumbuhan negara Malaysia dalam mencapai kestabilan makroekonomi dan kewangan awam yang kukuh. Okey, seperti mana yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah melanda ataupun telah berlaku di negara Malaysia dan Perintah Kawalan Pergerakan telah diperkenalkan atau dilaksanakan pada 18 Mac 2020 demi untuk melindungi nyawa rakyat. Pandemik COVID-19 memaksa kebanyakan negara termasuk Malaysia melaksanakan langkah kawalan pergerakan bagi mencegah penularan wabak dari meningkat ataupun tingkat kepada rakyat Malaysia. Penutupan kebanyakan sektor ekonomi memberi kesan yang tinggi kepada kestabilan ekonomi negara dan memantutkan sistem ekonomi negara. Namun dalam usaha kerajaan untuk membantu rakyat, beberapa pakej rangsangan dan pelan pemulihan ekonomi telah diperkenalkan seperti pakej rangsangan ekonomi iaitu PRE, pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat iaitu Prihatin, dan pelan jana semula ekonomi negara penjana menunjuk dasar intervensi proaktif yang dilakukan oleh kerajaan demi kepentingan rakyat Malaysia. Okey, isu wabak COVID-19. Wabak coronavirus COVID-19 telah mencetuskan krisis kesihatan global, seterusnya merencatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia termasuk Malaysia. Walaupun PKP telah berjaya mengawal penularan virus dari terus meningkat, namun kegiatan perdagangan dan ekonomi telah terjejas dengan teruk sehingga mengganggu aliran tunai perniagaan serta pendapatan isi rumah. Mengikut kajian tabung kewangan antarabangsa dikenali IMF, mengunjurkan ekonomi global akan mengalami kemelesetan pada tahun 2020 dengan KDNK menyusut sebanyak 4.4% berbanding anjuran asal berkembang 3.3%, manakala KDNK Malaysia pula dianggarkan menurun sebanyak 6%. Dan slide seterusnya akan dibentangkan oleh saudari Lau Kaimin. Sekian, terima kasih untuk bagi pihak saya. Okey, terima kasih Syed. Sekarang saya akan bincangkan tentang punca-punca utama kepada krisis fizikal negara. Pada zaman pandemik COVID-19 telah merupakan ekonomi global terutamanya Malaysia ekoran melaksanakan sekadar pergerakan untuk menekan penularan wabak virus sehingga menjejaskan aktiviti ekonomi dan memberikan kesan negatif kepada perniagaan. Punca kedua ialah risiko fizikal menjadi semakin tinggi berikutan kebanyakan kerajaan telah meningkatkan hutang dan langkah lain untuk membiayai defisit fizikal yang besar dan di luar jangkaan. Pada pendapat saya, kerajaan persekutuan perlu menyedari bahawa punca hutang jumlah keseluruhan hutang dan liabiliti kerajaan persekutuan kini sudah mencapai 1.57 bilion ringgit Malaysia ataupun 83.7% dalam KDNK negara adalah perlu kerajaan memperkenalkan akta tanggungjawab fizikal dalam AMK 12 supaya negara kita tidak menunjuk ke arah bankruptan pada hari yang akan datang. Seterusnya, punca ketiga ialah sebahagian besar langkah ini merangkumi peningkatan peruntukan kepada sektor kesihatan, bantuan kewangan kepada pekerja yang dihentikan atau dikenakan pemotongan gaji atau cuti tanpa gaji serta suntikan ekuiti, jaminan dan sokongan kepada perniagaan. Sebagai contohnya, pekerja old house sanggup memotong 30% gaji bersih mereka untuk menjamin semua pekerja mereka dikekalkan.
Selain itu, kerajaan juga memberikan bantuan perniagaan 2021 kepada usahawan-usahawan memastikan kelangsungan perniagaan mereka. Punca-punca utama kepada krisis fizikal negara, antara faktor-faktor risiko utama adalah termasuk kemerosotan ekonomi yang berlarutan. Pada tempoh pandemik yang berpanjangan dan harga minyak mentah semakin rendah, keadaan ini menyebabkan kutipan hasil lebih rendah, manakala perbelanjaan yang lebih tinggi diperlukan untuk merangsang semula ekonomi melalui langkah kitaran balas. Cabaran ini memang akan meningkatkan tahap hutang negara kita dan boleh mengganggu sementara haluan konsolidasi fizikal jangka masa sederhana. Okey, untuk tempoh pandemik yang berpanjangan, kerajaan perlu memberikan pelbagai bantuan termasuk bantuan tunai langsung kepada isi rumah secara bersasar. Selain itu, juga boleh memberikan melindung pekerjaan, menyediakan dana untuk menyokong perniagaan, peruntukan untuk perkhidmatan, kesihatan dan pembelian moratorium pinjaman selama 6 bulan untuk individu dan perniagaan, terutamanya kepada PKS. Yang puncak ketiga ialah harga minyak mentah yang lebih rendah. Kita memang didapati minyak merupakan separuh income sangat penting kepada negara Malaysia kita. Jika harga minyak mentah kekal rendah, Malaysia dijangka kehilangan pendapatan fizikal lebih 300 bilion ringgit Malaysia dalam tempoh 10 tahun. Oleh itu, punca-punca utama yang dibincangkan akan berlaku. Keadaan ini menyebabkan kutipan hasil lebih rendah manakala perbelanjaan yang lebih tinggi yang diperlukan. Okey, seterusnya adalah pelaksanaan dalam reformasi fizikal oleh kerajaan Malaysia. Antara langkah-langkah yang dilaksanakan termasuk memperluas dan memperbagai asal hasil serta menerapkan nasionalisasi perbelanjaan dan pengurusan hutang yang berkhidmat. Bagi mengatasi krisis semasa pada 2020, kerajaan telah memperkenalkan strategi 6A seperti ketanggasan, ketahanan, memurahkan semula, pemulihan, memperkasa dan menyusun semula. Yang tindakan-tindakan ini dilaksanakan oleh kerajaan kerana kedudukan defisit fizikal yang tertinggi pada taraf 6.7% daripada KDNK daripada tahun 2019. Oleh itu, kerajaan perlu memperkukuh kewangan awam dan menguruskan hutang dalam situasi semasa sehingga ekonomi kita kembali pulih dan kukuh. Bagi mengatasi krisis reformasi fizikal oleh kerajaan Malaysia, kelas kedua memberi fokus kepada meningkatkan operasi perniagaan serta meningkatkan produktiviti dan daya saing dalam persekitaran kebiasaan baharu. Langkah tersebut termasuk bantuan kewangan kepada perniagaan melalui skrim seperti pembiayaan PKS dan mikro, pembiayaan pelancongan dan pembiayaan mudah bumi putera. Okey, yang ini saya bentangkan. Seterusnya saya akan serah kepada Farah. Okay, next adalah teras ketiga dalam pelaksanaan reformasi fizikal. Okay, teras ketiga yang bertujuan untuk merangsang ekonomi, memberi penekanan kepada usaha mempercepatkan proses pemulihan ekonomi. Sektor pelancongan yang merupakan sektor paling terjejas akibat pandemik COVID-19 akan diberi sokongan sistematik terutamanya melalui insentif cukai dan bantuan keuangan bagi memastikan sektor ini dapat menerima dan mengembang operasi dalam landscape kebiasaan baru. Sebab disebabkan COVID-19 ni sektor pelancongan ni memang banyak terjejas lah sebab disebabkan sektor pelancongan terpaksa diberhentikan disebabkan banyak pelancong-pelancong luar tak dapat masuk ke negara kita dan kebanyakan dalam negara kita pun tak dapat melancong ke negeri-negeri yang lain. Dan pelbagai sektor perancangan yang telah diberikan lah untuk kerajaan memberi kepada sektor-sektor ini untuk memperkembangkan landscape kebiasaan pada norma baru ini. Okay, next. Krisis fizikal berkaitan hutang. Hutang dalam negara adalah tertakluk kepada 3. 1. Akta Pinjaman Tempatan 1959.
Akta Perdanaan Kerajaan 1983 dan Akta Bil Pembandaraan Tempatan 1946. Okey, akta-akta ini meliputi Sekuriti Kerajaan Malaysia MGS, Terbitan Pelaburan Kerajaan Malaysia MGI dan Bil Pembandaraan Islam Malaysia MITB serta Bil-Bil Pembandaraan MTB. Okey, sebelum COVID-19, had Kendiri sebanyak 55% telah digunakan pakai bagi hutan domestik dalam luar negara, tetapi apabila negara kita dilanda COVID-19 ini, dasar fizikal yang lebih fleksibel diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan kelangsungan hidup. So kebanyakan hak hutan ni Kendiri ni digunakan pakai untuk hutan-hutan domestik di luar negara lah. Okay, next. Okay, langkah kerajaan mengatasi krisis fizikal berkaitan hutang. Okay, had bagi MGS, MGII dan MITB telah diubah kepada 60% dan diluluskan di Parlimen melalui Undang-Undang RUU. Langkah-langkah sementara bagi pembiayaan kerajaan penyakit COVID-19 penyakit coronavirus 2019 COVID-19 2020. Okey, ini telah membolehkan pihak kerajaan menyalurkan bantuan secara langsung kepada golongan B40 dan PKS Micro untuk menyelamatkan pekerja-pekerja oleh subsidi upah dan menyokong peniaga-peniaga untuk terus beroperasi. Pada masa sama, siling hutang yang lebih tinggi turut membenarkan kerajaan untuk sentiasa bersedia terutama sekali di dalam memberi bantuan tambahan kepada rakyat yang masih terkesan. Sebab disebabkan COVID-19 ni memang dikatakan peratus ketinggian rakyat tidak bekerja tu memang banyak lah, sebab kebanyakan pekerja-pekerja ni banyak diberhentikan, tak dapat nak berniaga seperti biasa, kedai pun tutup awal. And then itu belum menjejaskan diorang punya perniagaan lah untuk diorang beroperasi. So dengan tu diorang punya keuangan pun kurang dan diorang untuk pembelian harian diorang pun semakin menurun lah. Okay, next slide kita serahkan kepada Cik Raymond kan. Okey, terima kasih Cik Farah. Seterusnya kita akan lihat iaitu kesan keberhutangan kerajaan. Okey, krisis. Okey, krisis COVID-19 telah menyaksikan tindakan-tindakan luar jangka oleh pihak kerajaan serata dunia yang telah menyumbang kepada kenaikan ketara ke atas defisit fiskal dan hutang kerajaan. Okey. Prestasi kutipan hasil dijangka menerima kesan negatif berikutan aktiviti ekonomi domestik yang lebih perlahan dan anggaran harga minyak mentah yang lebih rendah susulan pandemik COVID-19 ini. Pengurangan kutipan hasil yang dianggarkan iaitu sekitar 20% berbanding anggaran belanjawan sebahagiannya akan ditampung oleh dividen tambahan dan bayaran khas daripada entiti kerajaan seperti Petroleum Nasional Berhad iaitu Petronas. Itu Khazanah Nasional Berhad iaitu Khazanah dan Kumpulan Wang Perpadankan iaitu KWAP. Jumlah unjuran hasil disemak lebih rendah iaitu RM227.3 bilion atau 15.8% daripada KDNK berbanding anggaran belanjawan sebanyak 244.5 bilion. Next. Okey, seterusnya kesan keberhutangan kerajaan pula iaitu jumlah perbelanjaan dijangka meningkat sebanyak 6% atau sebanyak 17.7 bilion kepada 314.7 bilion berbanding anggaran belanjawan sebanyak 297 bilion. Peningkatan bersih ini berpunca daripada suntikan rangsangan fiskal dan anggaran perbelanjaan sebanyak 38 bilion dan diimbangi oleh penjimatan daripada perbelanjaan sebanyak 20.3 bilion. Okay, seterusnya itu langkah kerajaan untuk menjelaskan hutang. Okay, ini adalah merupakan satu langkah-langkah itu cara kerajaan menjelaskan hutang. Okay, kunci utama adalah pertumbuhan ekonomi negara kita. Okay, kita telah mula melihat pemulihan ekonomi negara hasil daripada langkah-langkah dasar yang efektif. Lepas tu kenaikan semula ekonomi yang bermaksud nilai komoditi lebih tinggi di mana ia merupakan komponen utama perdagangan negara. Selain itu, dengan pembukaan semula ekonomi secara beransur, penggunaan domestik akan meningkatkan semula iaitu organisasi seperti Bank Dunia dan IMF meramalkan ekonomi Malaysia akan bangkit semula pada tahun 2021 dengan kadar 5.6%, 6.7% dan 6.5%. Bank dalam menguruskan risiko itu melalui operasi campur tangan pertukaran asing bersasar bagi memastikan keadaan pasaran teratur yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasaran dan membangunkan lebih banyak instrumen lindung nilai
berserta pasaran terus digalakkan untuk menguruskan risiko pertukaran asing secara proaktif. Okey, secara kesimpulannya, pelaksanaan PKP oleh kerajaan telah menyebabkan gangguan ketara terhadap aktiviti ekonomi pada suku kedua tahun 2020. Walau bagaimanapun, ekonomi dijangka beransur pulih pada separuh kedua tahun ini berdasarkan keupayaan kerajaan mengekang kes COVID-19 ini. Okey, langkah dasar fiskal dan dasar monetary akomodatif yang diperkenalkan oleh kerajaan pada masa yang telah mengurangkan kesan buruk COVID-19 terhadap ekonomi Malaysia. Okey, lepas tu pelaksanaan pakej rangsangan dan pelan pemulihan dijangka dapat meningkatkan permintaan agregat dan mengekalkan pekerjaan. Langkah prihatin dan penjana dianggar dapat meningkatkan ekonomi lebih 4.0 mata peratusan dan menyumbang 3.5 mata peratusan kepada pertumbuhan guna tenaga. Dalam peninjauan 2020, kerajaan mensasarkan defisit fiskal 3.2% daripada KDNK. Okey, dan akhir sekali, pandemik COVID-19 ini juga telah menimbulkan ancaman serius terhadap kesihatan manusia yang menyebabkan kejutan dan teruk terhadap ekonomi global. Kebanyakan negara telah mengenakan pakej rangsangan dan pelan pemulihan ekonomi bagi mengurangkan kesan pandemik COVID-19 ini. Okey, justru seperti yang kita tahu, kepatuhan terhadap disiplin fiskal dan yang telah diberi kelonggaran sementara memandangkan terhadap keperluan mendesak untuk menguruskan krisis. Okay, berdasarkan pencapaian terdahulu, kerajaan komited untuk melaksanakan langkah konsolidasi fiskal dalam jangka masa sederhana setelah krisis berakhir dan meneruskan inisiatif pembaruan fiskal demi memastikan dasar fiskal jangka masa panjang yang mampan. So itu ialah yang kita dapat lihat iaitu kesan keberuntungan kerajaan dan langkah-langkah bagaimana cara kerajaan membayar hutang. Sekian, terima kasih.